orang merdeka dengan orang merdeka, wal abdu bil abdi, dan hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ayat ni? Khususnya yang disebut dalam iaitu orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, dan perempuan dengan perempuan ni. Okey. Sebenarnya dalam ayat ni menjelaskan kepada kita bahawa apabila berlakunya pembunuhan, okey, maka wajib bagi seseorang itu dijatuhi hukuman qisas, iaitu maksudnya balasan yang seimbang. Okey, macam yang disebut ni, orang merdeka dengan merdeka ni maksudnya balasan yang sama. Okey, balasan yang sama. Hamba dengan hamba, merdeka-merdeka ni maksudnya Allah nak terangkan bahawa hukuman bunuh itu mesti dilakukan kepada orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Maksudnya hukuman tu mesti sama dengan apa yang mereka lakukan. Itu maksud dia. Okey, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha. Okey, tapi sebenarnya ada sambungan ayat seterusnya lagi yang mengatakan sekiranya ada kemaafan daripada pihak keluarga si mati ataupun waris dia ataupun daripada wali dia, kalau dia memaafkan si pembunuh maka boleh, tak apa, tak ada masalah, tetapi akan dikenakan diyah, iaitu pampasan ataupun ganti rugi kepada orang yang, kepada keluarga dia lah. Okey, nanti kita akan jelaskan lagi lah lepas ni. Okey, kemudian itu dalil yang pertama. Okey, dalil yang kedua, okey, daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey. Hadis dia berbunyi, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Okey, hadis riwayat Al-Muslim. Okey, maksud hadis ni, tidak halal darah ataupun nyawa seseorang Muslim yang mengucap bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan bahawa aku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan satu daripada tiga, iaitu orang yang sudah berkahwin, melakukan zina, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agama, iaitu keluar daripada jemaah Islam. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Ada siapa faham tak? Ada tak siapa faham tentang maksud hadis ni? Tak ada ke? Tak faham sangat, Ustazah. Tak faham sangat. Okey, so tak apa Ustazah jelaskan. Okey, maksud tidak halal darah. Tidak halal darah maksudnya tidak halal nyawa seseorang Muslim. Maksudnya seseorang Muslim itu apabila dia mengaku, maksudnya bila dia mengucap bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, maknanya dia orang Islam kan. Jadi orang Islam dia tak boleh dibunuh sesuka hati, ataupun dengan kata lain dicabut nyawa dia, diambil nyawa dia sesuka hati. Okey, maksudnya tak boleh dijatuhi hukuman bunuh kepada dia, melainkan satu daripada tiga perkara ini sahaja. Sama ada dia melakukan tiga perkara ini sahaja, iaitu orang yang sudah berkahwin melakukan zina. Okey, kalau orang yang sudah berkahwin melakukan zina, ini dinamakan sebagai penzina muhsan, iaitu orang yang telah berkahwin tapi dia tetap melakukan zina. Maka hukumannya kena rejam sampai mati. Okey, rejam sampai mati. Maksudnya dibunuhlah. Kan, sebab dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua ialah golongan yang membunuh jiwa. Maksudnya dia bunuh jiwa. Dia bunuh orang. Okey, maka kena hukuman bunuh kepada dia. Okey. Kemudian yang ketiga, orang yang meninggalkan agama, keluar daripada jemaah Islam, iaitu orang yang murtad. Okey, jadi orang yang murtad ini hukumannya selayaknya ialah dibunuh. Okey, sepatutnya dibunuh. Okey, jadi
Menurut hadis ni ialah seseorang Muslim itu kita tak boleh bunuh dia suka hati. Okay, melainkan kalau dia terlibat dengan 3 perkara ini. Okay, jelas tak? Jelas tak tentang Jelas, Jelas. Okey, Alhamdulillah. So kita teruskan kepada yang kedua. Okey. Objektif yang kedua iaitu kesalahan jenayah dan hukumannya dalam Islam. Okey. Apa dia kesalahan-kesalahan jenayah dan hukuman yang ditetapkan dalam Islam? Ia terbahagi kepada 3, iaitu hukuman hudud, hukuman qisas dan juga hukuman ta'zir. Okey, bagi menjelaskan ketiga-tiga ni, Ustazah minta kepada beberapa kumpulan yang telah diberikan tugasan awal dalam pelajaran kita yang lalu untuk membentangkan apakah dia hudud dan juga jenis maksud dia, ta'rif dan juga hukuman. Kategori dia hudud, qisas dan juga ta'zir. Dah bersedia ke kumpulan-kumpulan yang sepatutnya membentangkan? Sudah ke? Dah sedia dari Dah sedia dah. Okey, sudah. Okey, jadi Ustazah persilakanlah kumpulan yang pertama yang akan membentangkan hukum hudud, iaitu kumpulan Ain ya. Kumpulan Ain, Farzana semua. Okey, dipersilakan. Ya, Ustazah. Boleh. Nanti ada sesiapa yang nak bertanya, bolehlah bertanya ya. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik hukum hudud. Okey, yang pertama ialah maksud dan hukum dia. Untuk maksud hukum hudud, Okey, dari segi bahasa, maksud hukum hudud ialah menahan atau mencegah. Tapi dari sudut istilah pula, hukum hudud bermaksud hukum kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Faham ke? Faham ke maksud tu? Faham. Okay. And hukum hudud ni dalam Islam ialah wajib. Okey, sekarang kita masuk kepada jenayah yang pertama, iaitu minum arak. Minum arak tu faham? Oh, sorry. Okay, minum arak. Next. Lepas tu ta'rif minum arak ialah meminum sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak atau tidak, banyak atau sedikit. So maksudnya kat sini, kalau someone tu dia minum benda yang memabukkan, tak kisahlah arak ke apa, tapi biasanya arak lah kan. Walaupun setitik pun dia minum arak tu, dia layak kena hukuman sebaik 40 kali. Itu je. Next. Yang kedua pula mencuri. Takrif dia mengambil harta orang lain secara tersembunyi tanpa kerelaannya dengan tujuan memilikinya. So kita ambil contoh senang. Contohlah kita kena invite dengan orang dekat rumah datang rumah dia. Lepas tu bila kita kat rumah dia, kita nampak ada benda cantik. Macam perhiasan dia ke, dia punya apa tu, perhiasan rumah. Lepas tu kita macam, wah cantiknya, aku pun nak jugalah. Lepas tu dia ambil, dia nyorok bawa lari tanpa pengetahuan dia punya tuan rumah. Jadi untuk orang macam ni, dia layak kena potong tangan dan memulangkan barang yang dicuri. Kat sini kita nampak lah
Jadi pencuri ni tak ada faedah pun. Dah lah barang yang kita ambil tu hilang sebab kena bagi orang, kena bagi tuan dia balik. Tangan kita pun hilang. Jadi janganlah mencuri rakan-rakan. Okay. Yang next Kazaf. Okay. Yang ketiga adalah Kazaf. Ta'rif dia. Okay. Dia kalau dalam buku dia ada satu je bagi takrif, tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Tapi disebabkan ayat tu macam complicated sikit, saya ambil dua jenis istilah, bahasa dengan jenis takrif, bahasa dengan istilah. Dari segi bahasa, Kazaf bermaksud pelontar sesuatu sama arti dengan batu atau seumpamanya, lainlah maksudnya. Yang dari segi istilah, melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Maksudnya dia tuduh perempuan yang suci, perempuan yang baik, yang perempuan tu berzina ataupun menafikan keturunannya. Menafikan. Oh, sorry. Where is it going? Okay, here, right? No? That berzina. Too far? How do I? Sorry. Sorry. Apa Fah? Relax Fah. Jangan kabut. Relax je. Okay, dah. Okay. Ataupun menafikan keturunannya. Maksud dia tak mengaku keturunan dia sendiri. Itu maksud Kazaf. Hukuman dia adalah sebat 80 kali dan tidak diterima sebagai saksi. Bukan salah satu je, dia kena sebat 80 kali dengan tidak diterima sebagai saksi. Apa maklumat tambahan? Contoh perkataan yang dia hina, contohnya wahai anak zina ataupun wahai orang yang berzina. Maksudnya dia tuduh secara terang, tak berlapis macam tu. Okay, next. Memang start macam tu. This is not yours? This is mine, but why is it stuck? Apa yang stuck dia? Ada dalil tadi ya? Ada dalil. Waktu keluar. Okay, dia. First time guna ni, Saza. Sorry, Saza. Google slide apa dah. Ni je ada. Okay. Firman Allah SWT daripada Al-Quran yang menunjukkan bahawa orang yang Kazaf ni kena hukum, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara Tuhannya. Kemudian mereka tidak membawa 4 saksi, maka sebablah mereka dengan 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima penyaksiannya itu selama-lamanya, kerana mereka itulah orang-orang yang fasik, daripada surah An-Nur. So itulah daripada firman Allah daripada Al-Quran tentang Kazaf. Okey, hukum hudud yang seterusnya adalah merompak. Next. Pak Zana, next. Tak dia lagi tu. Okey, sini. Terlajak. Ta'rif merompak tak ada. Okey. Okey, merompak ni berbeza dengan mencuri. Sebab apa? Tengok tarifan dia. Melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta sehingga sanggup membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka. Okey, so secara terbuka adalah merompak, manakala secara tersembunyi itu adalah mencuri. Next. Okey, hukuman bagi perompak adalah berat dan ia terbahagi kepada 4 kategori yang berbeza dan berbeza hukumannya. Yang pertama adalah mengambil harta dan membunuh. Hukuman dia adalah perompak akan dipalang atau dalam bahasa Inggeris dia crucifixion ataupun digantung. Seterusnya perompak membunuh dan tidak mengambil harta. Hukuman dia perompak akan dibunuh sahaja. Yang seterusnya pula adalah mengambil harta dan tidak membunuh. Dia terbalik yang tadi mengambil harta dan membunuh.
Yang ini mengambil harta tapi dia tak membunuh. Perompak akan dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Tangan kanan dan kiri dia akan dipotong. Tangan kanan setakat pergelangan tangan, manakala kaki kiri setakat taraf buku lali. Dan kategori yang terakhir pula adalah tidak berlaku kedua-duanya. Maksudnya perompak ni function dia untuk menakut-nakutkan orang sahaja. So hukuman dia adalah dibuang daerah. Next. So Allah telah berfirman terhadap hukuman bagi seorang perompak. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya walhum fil akhirati azabun azim. Maksudnya bahawasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi ini ialah dibalas dengan bunuh kalau mereka membunuh sahaja dan tidak merampas, atau dipalang kalau mereka membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang kalau mereka merampas sahaja, atau dibuang negeri kalau mereka hanya mengganggu ketenteraman umum. Hukuman yang demikian itu adalah satu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab siksa yang lebih besar. Surah Al-Maidah ayat 33. Itu saja daripada saya. Okey, baiklah. Bergerak kepada jenayah hudud yang seterusnya iaitu zina. Baiklah. Faz. Okey, siapa yang tidak tahu lagi, zina itu bermaksud melakukan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antara lelaki dan perempuan. Jadi kiranya diorang membuat persetubuhan tanpa belum kahwin lah, orang kata belum kahwin. Jadi hukuman dia terbagi kepada dua, iaitu kepada yang penzina bukan muhsan, iaitu belum kahwin, dan juga penzina muhsan, iaitu sudah kahwin. Jadi kita tengok yang bukan muhsan, maksudnya belum menikah, dia akan disebat 100 kali dan juga akan dibuang ke daerah selama setahun. Jadi dia akan dikena dua-dua ini, iaitu sebat dan juga buang daerah. Seterusnya ialah penzina muhsan, iaitu sudah menikah. Seperti Ustazah kata tadi, dia akan direjam sehingga mati. Jadi itu saja. Ada apa-apa soalan? Baik, habis ya untuk kumpulan yang pertama ni. Baik, ada tak pertanyaan daripada kawan-kawan kalau tak faham? Tentang ta'arif hukuman tadi dan juga hukuman lah. Ada tak yang tak faham? Mulia nak tanya. Okey, Mulia cuba tanya. Tadi kan hukuman merompak yang dibuat rampas harta dan bunuh tu kan, dibunuh atau dipalang atau digantung. Maksud digantung tu apa? Digantung tu maknanya ada tali di leher dia dan dia digantung. Tapi dia digantung selepas dia dibunuh, okey? Okey, bila dah bunuh lepas tu gantung. Tak tahu lah. Sebab apa mereka gantung selepas bunuh, bukannya gantung sampai dia mati. Kita tak tahu sangat. Okey, dia sebenarnya macam ni. Okey, mula-mula bagi kesalahan merompak ni, dia merampas kemudian dia bunuh. Okey, nampak dia punya kesalahan tu sangat kejam kan? Sangat berat dah lah dia merampas harta orang secara paksaan. Lepas tu dia bunuh pula orang tu. Okey, jadi hukuman yang layak bagi dia ialah dibunuh kemudian dipalang. Okey, dibunuh, dipalang tu maksudnya ialah disalib. Macam disalib macam apa tu, digantung lah macam orang salib macam mana, diikat daripada kayu macam tu kan. Tak nampak aku tangan Ustazah macam tu. Ili tunjuk tadi tu. Macam tu.
kan, dia kaki pun macam tu, tangan pun macam tu. Okey, jadi apa tujuan dia? Supaya nak ditayangkan kepada orang ramai, supaya jadi pengajaran iktibar. Itulah hukuman bagi orang yang melakukan rompakan, merampas harta kemudian membunuh orang tu. Itu maksud dia. Boleh faham Mulia? Mulia okey? Okey. Okey. Okey, ada lagi tak soalan lain? Kalau tak ada, Ustazah tambah sikit ya, yang kalau ya, Direjam tu Ilin. macam mana? Dia Direjam tu rejam. Yang Okey, batu tu kan? Batu. direjam tu dia macam ni, orang yang melakukan zina tu yang dah berkahwin, okey, dia melakukan zina, tak kira lah lelaki ke perempuan ke, kan sama ada suami ke ataupun isteri yang berzina lah, maka dia akan ditanam dalam tanah separas pinggang. Separas pinggang sahaja dia akan ditanam. Lepas tu nanti orang yang lalu lalang tu akan baling batu kecil-kecil tu. Bukan batu besar berenggung. Kalau batu besar satu kali baling dah mati kan. Maksudnya dia baling ni lah. Orang ramai lalu baling-baling sampailah dia mati. Semua tu sebagai pengajaran kepada masyarakat lah. Okey. Ada lagi soalan? Baik, yang tadi kan kalau yang potong tangan tadi tu mencuri kan, dipotong tangan, tapi bukan sewenang-wenangnya, mencuri je potong. Oh, habislah semua ramailah orang kudung itu maksudnya kat sini ialah ada syarat-syarat dia. Okey, kita ada syarat-syarat dia, contoh syarat harta yang dicuri, syarat harta, syarat barang yang dicuri, syarat bagi pencuri tu macam mana. Okey, kemudian kena ada saksi yang tengok. Okey, semua-semua tu adalah syarat-syarat dia, tapi tak dapatlah kita nak uraikan di sini sebab masa tak mengizinkan. Okey, itu maksudnya nak potong tangan ada syarat-syarat dia lah. Okey, dan potong tangan tu, hukuman tu bukannya kalau dia curi barang kita, kita yang potong tangan dia, tak. Dia mesti dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pihak berkuasa. Okey, ada lagi? Ada tak soalan lain? Baik, kalau yang nasab tadi kan, yang qazaf, yang Ain cakap tadi tu qazaf, okey, tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya. Okey, Ustazah dah pernah ajarkan tajuk tingkatan 4 dulu kan, atau menuduh perempuan yang baik melakukan zina. Okey, kalau dia tak tuduh isteri dia, okey, dia cuba menafikan nasab dia tak kata isteri dia berzina, tapi dia kata anak yang lahir ni, anak yang kau kandungkan itu bukan anak aku. Okey, maksudnya dia menafikan nasab, menafikan anak dalam kandungan dia tu ataupun anak yang dilahirkan itu, maka itu juga merupakan tuduhan qazaf walaupun dia tak tuduh isteri dia berzina. Boleh? Boleh faham? Kalau dia tak dapat kemukakan saksi, maka 4 orang saksi yang adil dia kena hukuman sebat 80 kali. Okey. Kalau tak ada, soalan dah tak ada ya? Kita teruskanlah kepada kumpulan yang kedua yang akan membentangkan tentang hukum qisas. Dipersilakan kumpulan Nabilah. Ya, kumpulan Nabilah. Nampak kan? Nampak. Okey. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kumpulan kami akan membentangkan hukum qisas. Jadi maksud qisas ialah hukuman keseksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara balasan yang sama seperti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Next, hukum adalah wajib jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan yang sama. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa boleh menggantikan balasan tersebut dengan diat ataupun memaafkannya. So diat tu bermaksud jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Jenis kesalahan di bawah hukuman qisas ada 2. Kesalahan di bawah hukuman qisas yang pertama ialah pembunuhan. Atau pembunuhan ialah seorang yang mengakibatkan kehilangan
kehilangan nyawa. Hukuman untuk pembunuhan ia dilihat jika ada pengampunan dari kuasa. Jenis pembunuhan terbagi dua. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja ni satu pembunuhan yang telah dirancang. Jelas tak? Tak berapa clear kan Novi? Tak jelas. Line tak clear. Takkan ada nota kat situ tu. Tu ada lagi tak? Yang kedua, pembunuhan secara sengaja. Pembunuhan secara sengaja ni contoh lah, kita pukul seseorang tu kena tongkat. Tapi bila kita pukul tu, kita tengok orang tu dah mati. Kita niat bunuh orang tu, kita niat untuk pukul je. Tapi tanpa sengaja orang tu dah mati. Yang ketiga, ialah pembunuhan tanpa niat. Pembunuhan niat ni, contoh lah, kita niat nak baring batu dekat seekor binatang, tapi batu yang kita baring tu terkena dekat orang lain. Itu pembunuhan tanpa niat. Cara untuk pembunuhan sengaja macam Ustazah sebut awal tadi, Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus qisasu fil qatl. Al-kullu bil-hulwi wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Faman ufiya lahu min ahihi syai'un وعدا إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan kisah dengan orang yang orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Atau barang siapa yang memperolehi satu kemaafan dari waris manusia yang ditindak, dia membayar diat yang mengikuti kepada yang baik dan kita yang diberi maaf dari dia kepada yang maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhan, satu rahmat barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Maksud yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, seperti yang Ustazah terangkan pada awal yang tadi, yang hukum kisah ini wajib untuk bagi seseorang yang membunuh seorang mukmin yang beriman. Maksud dia punya kisah tu kena adil, macam kata-kata orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Kalau mangsa yang dibunuh tu, dia memaafkan pembunuh tu, dia kena yang membayar diat dengan kadar tertentu. Lepas tu waris mangsa tu, dia tak boleh balas dendam lebih daripada yang ditetapkan dalam Al-Quran. Maksudnya kita kena adil. Jadi Maya dan untuk pembunuhan secara sengaja dan tanpa niat dalam surah An-Nisa ayat 92. Dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali kerana tersalah tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman kerana tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu, kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran.
Jika dia terbunuh daripada kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah pembunuh merdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia terbunuh daripada kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia pembunuh tersebut berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan untuk kesalahan di bawah hukuman kisas yang kedua ialah perbuatan yang membawa kepada kecederaan, sama ada mata atau anggota badan yang lain seperti tangan dan kaki. Hukumannya yang pertama ialah balasan yang sama, kerana dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-45 ada mengatakan bahawa dan kami telah menetapkan atas mereka di dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, dan mata dibalas dengan mata, dan hidung dibalas dengan hidung, dan telinga dibalas dengan telinga, dan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas dengan seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak maka menjadi layak menembus dosa baginya. Dan hukuman yang kedua ialah diat, iaitu jika ada pengampunan daripada mangsa ataupun waris mangsa. Ada soalan? Okey, ada yang tak faham? Yang lain boleh tanya? Nak tanya? Okey, Ain? Nak tanya? Boleh. Kan ada tadi yang Sumayah kata yang firman yang kena berpuasa 2 bulan berturut-turut tu kan? Kan dia kata kena straight, maksudnya straight 2 bulan. Kalau dia terstop, macam mana? Kalau dia terstop Kalau dia terstop, dia kena puasa semula. Sebab syarat dia ya. Sebab syarat dia Kalau period macam mana? Itulah masalah dia. Tapi sebenarnya kalau hukuman kisos ni, dia hanya kita tengok kepada hukuman yang yang mula-mula tadi yang disebut, iaitu dikenakan hukuman bunuh kan? Hukuman bunuh. Tapi kalau dapat pengampunan daripada mangsa, daripada keluarga mangsa, maka dimaafkanlah dan dia cuma kena bayar diyah. Okey, diyah tu pampasan tu ataupun ganti rugi mengikut apa yang dia persetujui di antara dua pihak lah. Okey, contoh kalau sebuah keluarga tu dia nak, saya nak berganti balik nyawa anak saya ke atau siapa ke yang dibunuh itu dengan nilai 100 ekor unta. Bayangkan, ataupun dia nak 100,000, 200,000. So dia kena bayar lah macam tu. Tapi kalau ada kemaafan, dia kata tak payah bayar, dia redha semua, lagi bagus. Tetapi janganlah pula dia suka kan, dia kena bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi yang tadi tu yang Sumayah sebut tu dia terlalu detail itu, tapi sebenarnya macam itulah. Itu bahaya kalau jangan melakukan kesalahan tu, sebab apa yang dinyatakan dalam Al-Quran tadi tentang memerdekakan hamba, kalau zaman sekarang mana ada hamba lagi kan, so tetap kena bunuh lah. Okey, kemudian macam tadi kena puasa kan, tu kafarah dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Okay, kalau tak boleh, memang tak boleh puasa. Sebab kalau perempuan memang tak boleh lah sebab dia akan period. So dia kena buat yang ketiga. Apa yang ketiga tadi Sumayah? Memberi makan kan? Ada tak? Membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya. Kan, so kena dia buat yang dia mampulah. Kalau puasa tu suka sikit lah. Kalau lelaki dia boleh lagi. Perempuan tak boleh ya.
Sebab kesalahan itu, hukuman tu diberikan dan disebut kenapa? Sebab kesalahan tu sangat berat. Allah dah larang daripada seseorang itu melakukan pembunuhan. Jadi kena ikutlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kesalahan tu memang setimpal supaya menjadi pengajaran kepada kita. Nak buat sesuatu, fikir dulu tentang hukuman dia. Okey? Ada lagi tak soalan? Okey, Ustazah tambah sikit lah yang pasal tadi tu pasal nak balas balik sama rata kan, mesti seimbang cara balasan dia tu. Ada disebutkan juga dalam Al-Quran, contohnya al-ainu bil aini, al-anfu bil anfi, al-udhunu bil udhuni. Okey, maksudnya sesiapa yang mendatangkan kecederaan kepada mata, mesti dibalas juga dengan mata dia. Kalau dia buat dekat hidung, contohnya dia patahkan hidung, maka patahkan balik hidung dia, macam tu. Kalau dia potong telinga orang, dia cederakan telinga orang, cederakan balik telinga dia. Okey, kalau dia butakan mata, butakan balik mata dia. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan hukuman yang seimbang ataupun hukuman kisos ni. Okey? Tapi kalau ada kemaafan daripada keluarga, daripada orang yang tercedera itu adalah lebih baik. Tapi berilah pampasan kepada mereka. Okey, itu saja. Ada lagi tak? Okey, kalau tak ada, terima kasih kumpulan yang kedua. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, iaitu hukuman ta'zir. Okey, dipersilakan kumpulan Kamal ya, Kamal. Susah. Kadri. Okay, Assalamualaikum. Seterusnya kumpulan kami akan menerangkan tentang hukuman ta'ziz. Ta'zir. Ta'ziz. Salah. Ta'ziz pula. Okey, dari segi maksud ta'zir, dari segi bahasa, ta'zir bermaksud menolak atau menghalang. Okay. Lepas tu dari segi istilah pula, ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak diletakkan hukuman kesesaannya di dalam Al-Quran dan hadis, atau hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan kesesaannya tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan kesesaan itu. Okay, next. Hukum. Hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dan maslahat rakyat dan negara bagi kesalahan yang tak ada peruntukannya. Maksudnya hakim tu harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad tu proses penyelidikan yang serius dan dilakukan bersungguh-sungguh. Maksudnya hakim tu kena betul-betul selidik kesalahan yang sesuai untuk penjenayah itu, dan kesalahan itu memberikan faedah kepada rakyat dan negara bagi kesalahan yang tiada peruntukannya. Okay. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada hukuman, contoh hukuman yang ada. Mal ambil Mal. Okey, contoh yang pertama bagi hukuman ta'zir ialah teguran. Okey, teguran ni macam mana? Teguran ni dibuat oleh hakim, dilakukan oleh hakim. Hakim ni akan mengeluarkan ucapan atau melakukan sesuatu tindakan supaya yang pesalah ni akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itu dari segi teguran. Iman, dari segi denda, Iman. Okey, dari segi denda. Sekejap Dari segi denda, Nabi Muhammad pernah juga mengenakan hukuman dalam bentuk kewangan sebagai hukuman ta'zir.
Namun begitu di kalangan fuqaha tu ahli yang pakar dalam bidang fiqh terbahagi kepada 3 kumpulan berhubung dengan pendapat tentang kesahihan hukuman ini di sisi undang-undang. Dia ada 3 kumpulan kan. Kumpulan pertama, merampas harta benda tidak sah di sisi undang-undang. Kumpulan kedua pula menganggapnya sah, manakala kumpulan ketiga menganggapnya sah jika pesalah tidak bertaubat. Faham tak? Okey. Terusnya penjara, Kamal. Okey, seterusnya hukuman penjara. Hukuman penjara ni, hukuman penjara ni akan dibuat dalam tempoh tertentu. Dia ikut pertimbangan semasa dan kebijaksanaan mahkamah jugalah untuk menentukan hukuman penjara ni kepada pesalah. Seterusnya sebatan. Sebatan ialah hukuman sebat selain dikenakan terhadap jenayah hudud seperti zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum berkahwin dan jenayah qazaf iaitu tuduhan zina. Ianya juga boleh digunakan terhadap jenayah takzir. Terdapat pelbagai pendapat dalam menentukan bilangan sebatan maksimum yang diizinkan dalam kes takzir. Sesetengahnya mengatakan 75 sebatan, ada yang berpendapat 99 sebatan dan yang lainnya menetapkan 39 sebatan. Dan ada pula yang mengatakan tidak dibenarkan lebih daripada 20 sebatan. So ada 4 pendapat. 75 sebatan, 99 sebatan, 39 sebatan dengan tidak lebih daripada 20 sebatan. Okey. Okey, akhir sekali hukuman bunuh ataupun hukuman mati. Hukuman mati ni motif dia apa tahu? Untuk menjaga kemaslahatan umum dalam masyarakat dan ketenteraman negara. Maksudnya kalau ada hukuman mati ni mungkin negara ni akan lebih tenteram sebab mungkin pesalah ni kalau dia tak kena hukuman mati mungkin sebelum ni hukuman atau bukan hukuman, sebelum ni kesalahan yang dibuat mungkin berat dan memudaratkan masyarakat dan negara. So kalau kita tak bagi hukuman mati ni boleh jadi dia akan ulang balik kesilapan dia tapi boleh jadi juga dia akan bertaubat. Tapi kalau dah untuk menjaga ketenteraman ni, sebab ketenteraman ni benda yang paling penting. So sebab tu ada hukuman mati ni kepada pesalah-pesalah yang melakukan kesalahan yang berat-berat. Okay. So itu sahaja. Kalau ada sebarang soalan boleh. Okey, ada soalan tak? Okey, kalau tak ada, sebenarnya kan yang kamu perlu ingat hukuman takzir ni ialah hukuman keseksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya bagi kesalahan-kesalahan yang dilakukan tak ada disebut di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Okey, tapi dia diputuskan oleh mahkamah. Okey, maksudnya kerajaan yang akan menggubal undang-undang bagi kesalahan yang dilakukan. Okey, dan hukumnya hakim harus menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad. Okey, maksudnya ijtihad ni maksudnya mereka akan berbincanglah macam mana cara nak jatuhkan hukuman tu demi kemaslahatan rakyat, iaitu demi kebaikan, kemakmuran, ketenteraman rakyat lah. Okey. Dan kemudian kalau kamu disebut tadi kan tentang contoh-contoh hukuman takzir, teguran, denda, penjara, sebatan dan hukuman mati tu. Okey, kalau kamu tengok dia mulakan daripada yang ringan dulu kan. Maksudnya mula-mula hakim bagi kesalahan yang pertama mungkin dia melakukan perkara kesalahan yang membuang melakukan pencemaran ke kan. Jadi hakim tak terus kenakan denda dan sebagainya. Mungkin panggil dulu dia, beri nasihat, beri teguran. Okey, tapi kalau dah bagi teguran tak jadi juga, buat lagi, maka barulah dikenakan denda. Okey, dah kena denda, tak jadi juga, maka dia akan penjarakan. Okey, dan kalau penjara pun tak jalan juga, memang keras hati betul lah orang tu, contoh kan, ada gel sangat, maka akan dikenakan sebatan. Okey, dan last sekali, kalau dengan sebatan pun tak jalan juga, kebal sangat, maka barulah dikenakan hukuman mati. Okey? Boleh?
Okay, itu maksud dia hukuman ta'zir. Okey, sebab kita dah kesuntukan masa, Ustazah teruskan kepada yang terakhir iaitu hikmah hukuman jenayah dalam Islam. Dipersilakan kumpulan Maryam untuk membentangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi kami yang dianggotai oleh saya sendiri, Mulia, Rushda, Haryani dan Mariam ingin membentangkan tentang hikmah adanya hukuman jenayah dalam Islam. Hikmah pertama ialah hukuman jenayah dalam Islam ini dapat menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera. Seperti mana yang kita tahu, setiap hukuman seperti qisas, ta'zir dan hudud tu memang adil lah. Sebab macam qisas tadi, kalau membunuh, dia kena bunuh balik macam tu. Jadi hukuman ni memang dapat mensejahterakan hidup manusia. Hikmah yang kedua adalah mendidik dan menghukum sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat keredaan Allah. Kita akan dapat keredaan Allah sebab bila kita menghukum penjenayah, kita dapat bela dan bagi keadilan terhadap mangsa penjenayah tersebut. Lepas tu kita juga dapat mendidik penjenayah yang buat kesalahan tu melalui hukuman yang dia kena lalui supaya dia bertaubat kepada Allah. Hikmah yang ketiga ialah menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian
hukuman hudud. Dari aspek ta'arif dan juga hukuman dia. Tadi kan daripada hudud tu ada 5 kan? Sebutlah salah satunya. Siapa nak cuba? Saya Ustazah. Okey. Okey, yang pertama jenis dia seperti minum arak. Minum arak. Yang kedua mencuri. Mencuri, minum arak, mencuri, qazaf, lepas tu zina dengan merompak. Okey. Punya hukuman apa? Macam apa, minum arak sebatan 40 kali. Kalau macam mencuri, kita ada potong tangan dengan memulangkan barang yang dicuri. Kalau macam qazaf ni, sebat sebanyak 80 kali. Dan yang kedua, tidak diterima sebagai apa, saksi orang yang pesalah tu lah. Yang seterusnya zina ni, hukuman yang pertama ada 2 jenis. Untuk yang apa, bukan muhsan dengan yang muhsan. Kalau yang bukan muhsan ni kena sebat sebanyak 100 kali. Lepas tu yang kedua dia kena buang daerah selama setahun. Lepas tu yang kalau untuk muhsan, hukuman dia direjam dengan batu sampai mati. Dan yang merompak ni pula merompak ni. Okey, tadi saya tanya 2 je Kamal. Okey, so kalau dah sebut 2 tu alhamdulillah, maksudnya dah capai objektif. Okey, so tadi Ustazah nak tanya sikit lah pasal buang daerah tu. Okey, macam mana buang daerah tu sebenarnya? Ada tak siapa tahu? Tadi tak jelaskan masa tadi tu. Okey, kalau sebenarnya buang daerah ni maksudnya dia diletakkan di satu kawasan. Okey, dia diletakkan di satu kawasan. Okey, dan dia tak boleh keluar daripada kawasan tu. Kan? Contohnya lah, dia diletakkan di pulau. Dia tak boleh keluar dalam tempoh-tempoh yang tertentu, dia kena duduk situ je. Ataupun kalau lah polis kata, mahkamah tetapkan dia kena lapor diri dekat balai polis. Dia sehari berapa kali. So dia kena laporkan diri. Dia kena buat apa yang diperintahkan oleh mahkamah. Okey? Ada lagi? Okey, kalau tak ada kita pergi kepada tadi, terangkan 2 hikmah, 4 hikmah sebenarnya. Sebut satu persatu. Okey, ulang balik tadi apa yang kumpulan Mariam tadi tu. Yang pertama apa? Menegakkan keadilan dalam kalangan masyarakat agar hidup menjadi sejahtera. Okey, bagus. Ya, menegakkan keadilan dalam kalangan manusia, masyarakat agar dapat hidup dengan sejahtera. Okey, maksudnya dah banyak kali Ustazah terangkan, kalau menjawab soalan terangkan dia mesti ada isi dan huraian. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, siapa nak yang kedua? Mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagus. Ili, yang ketiga? Jalan Menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara. Okey, bagus Husna. Okey, satu lagi. Satu lagi? Tak ada Ustazah sebut nama. Sofia, ada Sofia? Ya Ustazah. Okey, Sofia jawab yang keempat apa? Hikmah? Hukuman jenayah? Menegakkan keadilan. Okey. Jamin keadilan je? Yang ekonomi tadi tu, merancangkan pertumbuhan ekonomi. Merancangkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang pada sebarang jenayah. Okey. Betul. Okey. Betul lah tu Mulia pula Sofia. Okey. Tahniah. Okey. Last sekali. Okey, kalau soalan kebat ni kan kamu tengok ada dalam buku teks tu.
Okey, objektif hukuman jenayah dalam Islam bukanlah semata-mata menghukum pelaku jenayah, bahkan bertujuan mendidik masyarakat secara umum. Okey, ini dia punya stimulus, dia punya soalan dia berdasarkan pernyataan di atas, huraikan cara untuk mencapai objektif tersebut. Okey, cara untuk mencapai objektif. Itu dia nak. Okey. So kalau soalan macam ni, okey, cari isi dia apa dia? Macam mana cara kita nak capaikan objektif, kita nak nak mendidik masyarakat ni. Okey. Dalam buku teks muka surat 162 ayat soalan ni, ya. Okey, Ustazah bagi contoh jawapannya. Okey, mengedarkan risalah-risalah tentang hukuman bagi kesalahan jenayah kepada masyarakat. Okey, itu cara dia. Cara kita nak mendidik masyarakat tu supaya tidak melakukan jenayah ni, iaitu mengedarkan risalah, antaranya lah, ya, kita edarkan risalah tentang hukuman bagi kesalahan jenayah kepada masyarakat. Okey, hal ini supaya dapat memberi kefahaman kepada mereka tentang hukum Islam. Ya, kalau kita tak sebarkan, kita tak terangkan kepada mereka, mereka tak tahu kan. Okey, kesannya akan timbul rasa gerun di hati mereka. Okey, akan timbul rasa gerun, takut. Kesimpulannya, kita hendaklah mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan ataupun maksiat yang dilakukan supaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tak? Itu cara contoh nak jawab soalan kebat, ya, yang dalam buku teks tu lah. Awak boleh bagi isi yang lain, kemudian huraikan yang lain. Okay, Ustazah tahu awak boleh buat, ya, sebab sebelum ni pun kita dah pernah jawabkan soalan kebat. Okay, so kesimpulannya apa untuk pelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya apa? Jenayah merupakan satu kesalahan yang diperuntukkan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, dan kita perlu perlulah menjaga diri kita, berfikir sebelum bertindak supaya kita tidak terjerumus ataupun terlibat dengan maksiat, sebab kita dengan maksiat ataupun jenayah, sebab kita tahu dia punya hukuman tu sangat berat, ya, yang diperuntukkan dalam Al-Quran, hadis dan juga sebahagiannya daripada mahkamah. Okey, semoga ia dapat memberi pengajaran lah kepada kita bila kita belajar pada hari ini, dan sentiasalah juga kita berdoa kepada Allah supaya menjauhkan kita daripada terlibat dengan perkara-perkara yang buruk. Boleh? Okey. So itu saja pelajaran kita pada hari ini. Untuk soalan tambahan nanti Ustazah akan letakkan dalam grup kelas soalan Google Form, kamu kena jawab, ya. Lepas kena jawab lah. Okey. Nanti Ustazah bagi masa lah sampai pukul 4 petang ni. Boleh, ya, jawab soalan Google Form tu. Okey, sikit je nanti tuliskan skor. Okey, terima kasih semua yang hadir semua. Terima kasih juga atas kerjasama yang sangat bagus. Okey, kita tutup kelas kita dengan membaca tasbih kafarah dan surah wal as. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih, Ustazah. Sama.